Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang disarah Aisyah Zam, Hafizah Wagiran, Zainul Abdul Rahman, Yusliza Salam, Nur Alis, Asmawati Kamarudin, Saniza Ahmad Satari, Salina Salihuddin, Nur Lidiana, Fatimah Ja'far, Barakah Maju Halal Mat didoakan, amin. Waginasikun, Fatimah Suhailah, Ruqyah Yusuf, Suraidah Hashim, Sabariyah Daud, Nursidah Anwar, Ruhaznawati Madruzi, Sarina binti Mohyi, Nur Hasani Husin, Emil Syakira, Fatin, Yusliza Salam, Salmah Ismail, Aminah Rahman, Khadijah Maisarah, Ciani, Mia Maisarah, Nursidah Anwar. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, seperti yang Ustazah janjikan, kita berada di rooftop Masjidil Haram. Di hari terakhir kami jemaah Al-Fawaz Travel berada di bumi Mekah. InsyaAllah selepas zuhur ini akan bergerak ke bumi Madinah. Jadi Ustazah mengambil masa lepas azan pertama, menjelangnya azan subuh, Ustazah akan buat live Fasabrun Jamil. Tapi tak boleh nak copy description yang semalam tu, tak tahu pasal apa, jadi tak ada tajuk lagi. Nanti tunggu sahabat tim khidmat muncul, Ustazah akan minta mereka copy yang semalam punya, ya. So sekarang ni kita teruskan dulu, insya-Allah. Kita boleh tag kawan-kawan kita, kita boleh sharekan. Terima kasih Haslina Abdul Majid, 300 tas. Dikutip bintang itu daripada Masjidil Haram. Alhamdulillah. Nur Iman, Dayang Rugayah, Rohina Latif, Rosli Ahmad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ros Aniza Abdul Raji, Hamimah Ali, Adi Izan, Siti Zawiyah. Terima kasih Ratib NS 100 tas. Masya Allah. Faizah Najib, Waalaikumsalam. Saidah Abu Bakar, Anita Saleh, Maimun Yusof, Mur Lela Yunus, Siti Halijah Ismail, Shima Abdul Hamid. Alhamdulillah, nama-nama yang disebutkan ataupun semua yang join live hari ini: Iza Alia, Nuridah Muhammad Nur, Hani Has, Khairul Bariyah. Sekarang 4.15 pagi, hampir 1 jam menanti azan subuh, baru lepas azan yang pertama. Okey, jadi kami dah berada di sini, bergerak daripada hotel tadi. Ustazah lewatkan sikit daripada kebiasaan, jam 3.15 pagi selesaikan solat ibadah qiyam kita. Kita berdoa sungguh-sungguh hari ini Allah permudahkan pergerakan kita ke Madinah, dan ada beberapa sahabat kita sudah pun mula tak sihat sebab dah banyak kan kita gunakan kudrat untuk 3 kali umrah. Jadi bantu insya-Allah mereka ini dengan doa dapat bergerak ke Madinah lancar, berehat pula di Madinah insya-Allah dalam zikrullah insya-Allah. Khatijah Sakario, Azina Ahmad, Ina Salina, insya-Allah Ustazah nak bacakan kitab Fasabrun Jamil. Okay? Di sahabat-sahabat yang berada di atas rooftop bersama-sama Ustazah, siapa-siapa yang nak mendengar boleh merapat sikit. Orang hujung sana mungkin tak sedar Ustazah buat live ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita sebab Ustazah tak bawa mikrofon ni, tak boleh gerakkan tak boleh gerakkan kamera ni jauh lagi. Okey. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salam daripada Baitullahil Haram, berada di bawah Zamzam Clock Tower. Okey, ditemani oleh menara-menara
Masjidil Haram. Sahabat-sahabat, hari ini adalah hari terakhir kami akan meninggalkan Masjidil Haram. Mudah-mudahan bukan kedatangan kami yang terakhir. InsyaAllah akan dijemput lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bersama dengan semua kesayangan-kesayangan kami, termasuklah anda sahabat-sahabat Lata Hassan, insya-Allah. Semalam yang join live, Ustazah telah pun membacakan hadis yang terakhir pada muka surat 130. Amin Umi Azizah, moga Allah bagi kesihatan, insya-Allah. Okey, jadi Ustazah nak ulang lagi hadis yang sangat bagus ini, sahabat-sahabat, pada muka surat 130. Okey, saya bacakan hadis muka surat 130. Kemudian kita babai bahagian 4 yang begitu panjang. Kita terus masuk kepada bahagian 5. Okey, kita nak bagi Kak Bet kita pahala lebih sikit dah. Kak Bet, tolong pegang Kak Bet. Penuh dah tangan ni, nak silap buku lagi, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Okey, baik. Hadis yang kita baca petang semalam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah akan menaungi. Anda tolong respon Ustazah, video audio okey ke tidak? Zariah Nazir, Nur Ali, Seraihan Zakaria, Alia Fatih, Siti Azmahani Muhammad. Audio video okey ke? Ustazah ulang sikit hadis yang semalam sebab tak puas perbahasan semalam. Allah akan menaungi 7 golongan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, naungan Allah. Naungan Allah ni kita nak, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, naungan Allah yang paling kita nak sekali. Bayangkan kalau kita tak dapat naungan Allah. Nak dapat naungan apa? Dapat naungan bumbung Ustazah, langit pun dah tak ada dah. Kiamat berlaku, langit tak ada. Apatah lagi bumbung rumah kita yang sangat kita gahkan itu tak ada. Hanya naungan Allah Subhanahu Wa Taala. So layak ke kita dapat? Jadi daripada 7 golongan ni, jom kita hisab diri kita masing-masing. Kita cari di mana diri kita. Kalau tak dapat keseluruhannya pun, kita letakkan diri kita sebagai salah satu daripada 7 golongan ini pun, Masya Allah, kita hiduplah dengan nak mencapai target tersebut. Aku nak jadi orang yang macam ni, ya Allah. Aku nak jadi orang yang macam ni, ya Allah. Kenapa? Sebab kita ada matlamat. Kita ada ilmu, kita faham. Takut kalau aku tak capai matlamatnya, aku tak dapat naungan Allah ketika di akhirat. So siapakah yang pertama, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Seorang pemimpin yang adil. Mulalah kita ni, pemimpin yang bakal diundi 19,000 bulan ni, seorang pun tak ada yang adil Ustazah. Kalau cakap hal orang nombor 1 terror. Yang kita ni sahabat-sahabat, bukankah kita juga pemimpin? Bukankah kita ini juga pemimpin? Pemimpin khususnya dalam kelompok kita lah. Ada yang bos di pejabat, ada yang ketua keluarga, kan? Ada yang kakak kepada adik, ada yang ketua kampung, kan? Masyarakat yang tertentu, sahabat-sahabat, semua kita ni adalah pemimpin. So Allah akan tanya kita tentang apa dan bagaimana hubungan kita dengan yang dipimpin. Subhanallah, walaupun berangan nak jadi Perdana Menteri sampai dah nak mati, dah tak jadi-jadi lagi contoh, tapi kita kan Menteri Keuangan di dalam rumah, contoh kan. Macam mana kalau kita tak jujur, tak amanah sahabat-sahabat dengan amanah-amanah yang diberikan? Kan kita dapat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, amanah apa saja di rumah kita. Kita nak tunjukkan kita mempunyai kepimpinan yang adil, kita ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Terkadang kita kata kita ayah saja, kita ibu saja, kita kakak di dalam rumah, tapi tak mampu memberi contoh yang baik. Lepas tu kita komplain nak jadi pemimpin, benda calon sipulan-sipulan 9 penjuru tu langsung tak adil Ustazah. Cakap kat orang nombor 1, cakap kat ni dulu, aku ni pemimpin yang adil ke tidak? Sebab soalnya kita yang nak dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala ni sahabat-sahabat. Kita bukan bicara tentang orang lain, kita bicara tentang diri kita sendiri. Itu pertama, pemimpin yang adil. Kedua, seorang pemuda. Yang perempuan mendengar ni, lega aku. Nabi cakap pasal pemuda. Kita ni bukan umat Nabi ke? So bila bercakap pasal pemuda, maknanya pesanan itu untuk kita juga. Seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa dan Agung. Jadi hidup ni Allah cuma nak tengok siapa yang paling sibuk beribadah. Kita sibuk dengan macam-macam kan. Saya pesan dekat sahabat-sahabat yang berada di tanah haram ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Kenapa kita jadi tenang kat sini? Walaupun terkadang ada juga masalah. Orang bermusafir mustahil tak bertemu dengan masalah. Besar ataupun kecil, mesti ada masalah. Tapi kenapa kita berjaya pujuk hati kita? Kita mampu bertenang. Kerana memang tempat ini sangat menenangkan. Dan kita tak sibuk dengan benda lain. Kita hanya sibuk dengan beribadah. Lepas solat, solat lagi. Lepas solat, solat lagi. Kan nak ibadah semua. Lepas tu jumpa orang jadi yang ibadah. Rasa nak marah tapi kena sabar. Kan gitu. Lepas tu dalam bilik pun macam tu. Kena sabar dengan kawan bilik. Macam-macam lah, macam-macam. Tapi sahabat-sahabat, apa yang kita buat tu tak boleh nak senyum dah dengan masalah yang kita lalui. Contoh, jumpa orang senyum juga. Senyum tu pun ibadah, Masya Allah. Sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Sebab Allah hanya, tujuan Allah ciptakan kita ni sejak awal lagi Allah dah bagi tahu hanya untuk beribadah kepada Allah. So kat sini kita faham pula 24 jam hidup kita hatta tidur kita adalah ibadah. Kat rumah saat kita marah anak, marah saja-saja. Tak rasa pun marah tu adalah ibadah. Macam mana marah tu ibadah, Ustazah? Memang kena marah lah. Kalau dah tak solat, langgar perintah Allah, memang kena marah. Alah biarlah Ustazah, anak tunggal saya tu, kan tak kalah saya nak marah dia tak solat. Itu tak jadi ibadah. Sebab dia membiarkan anak-anak tu dalam dosa. Sahabat, kita kadang-kadang berjuang, kita nak ajak anak kita jadi baik. Kita pula yang dikecam, dibenci, dicaci oleh anak yang kita lahirkan. Tapi kita terus-terusan sebab kita tahu membesarkan anak ni adalah ibadah. Walaupun susah payah ibadah. Jadi bila kita nampak semua ibadah, malas, lemau nak pergi kerja ni, malas ni, semalam kena marah dengan bos, tetap pergi juga. Kenapa? Sebab kita tahu mencari nafkah itu adalah ibadah. Bekerja tu ibadah. Kelentong bos lah, cakap lah kucing aku mampui ke, aku kena uruskan jenazah kucing aku, contoh. Kan tak pergi kerja, menipu. Tak jadi yang ibadah. Kan? Apa saja, aku menipu siapa? Allah, menipu laki aku sendiri je pun. Itu tak ibadah kan? Apa saja kebaikan, aku ni dah menipu dah ni, tukar balik lah, tak maulah menipu. Itu ibadah. Kita memperbaiki keadaan tu ibadah. Subhanallah. Luas sahabat, tak habis bincang lah pula kalau cerita kat sini. Seorang lelaki, ketiga seorang lelaki yang hatinya terikat pada masjid. Jadi siapa sajalah yang rasa macam nak ikat hati dengan masjid ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kena start. Sebab tu Ustazah selalu sebut, orang yang hatinya terikat dengan masjid, dia takkan sakit. Sakit macam mana maksud? Takkan mendapat kesukaran hidup. Sebab ada je silaturahim yang cantik. Kemudian bila kita sakit, demam, kawan-kawan kita tak jumpa kita. 5 waktu dah tak nampak, 5 hari dah tak nampak, 5 minggu dah tak nampak kat masjid surau. Orang cari, orang ziarah, orang hantar pertolongan, sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab kita berjiwa masjid. Kat masjid lah tempat berkumpul mudah-mudahan orang yang cintakan Allah. Bila kita berukhuwah cintakan Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah akan datangkan. Keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. Kan hari ni saya berukhuwah dengan 40 orang jemaah, dengan anda ada dekat 900 orang yang menonton. Berukhuwah semata-mata kerana Allah. Bila datang bertemu, bukan hal-hal dunia yang kita nak tanyakan, tapi yang kita cemburukan, yang kita nak tiru adalah hal-hal akhiratnya. Allah indahnya dia kan, dapat duduk sekeluarga, Masya Allah kan, sama-sama boleh baca Quran sama-sama dengan anaknya. Subhanallah kan, kita cemburu. Sahabat-sahabat, sebab bila kita mencintai, bertemu 2 orang kerana Allah, kita takkan sibuk mengurek-ngurek buruknya dia. Kita hanya sibuk mencari, Kak Zabedah ni apa baik dia, pergi masjid awal. Kak Sadiah ni apa baik dia, suka bagi kuih kat orang petang-petang. Contoh kan, kita cari baik dia dan kita takkan sempat cari buruk dia. Ini kalau orang niat bertemu kerana Allah, sahabat. Adalah pula si batu api sampaikan, Ustazah kawan dengan Kak Zabedah tu, tahu tak perangai dia sebenarnya? Itu buruk dia. Sahabat, selama ni Allah hijab pada kita. Kita tak semestinya untuk, ya kau teruk lagu tu, aku nak tinggal dia lah. Tak, sebab yang kita nampak di mata yang Allah paparkan pada kita adalah kebaikannya. Sepatutnya kau dah tiru ke belum baik dia tu? Bukan sibuk mencari jahatnya. Indah tau sahabat bila kita berukhuwah, saling mencintai kerana Allah. Dan bayangkan Nabi kata Allah jamin naungan
kepada dia ketika dia berada di akhirat kelak. Subhanallah. Bukan susah mana pun nak dapat naungan Allah kan. Tapi kita lah asal jumpa orang, rupanya dulu dia tu bekas banduan, tak maulah satgi dengan aku masuk penjara, tak tentu pasal. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian kelima, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Betul ke saya baca ni kelima? Anda tulislah dekat situ 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian seseorang yang diajak berzina oleh wanita cantik tetapi dia menolak dan mengatakan saya takut kepada Allah. Kalimah ni sangat mahal tau sahabat-sahabat. Apa je peluang-peluang untuk buat dosa, tiba-tiba orang kata, Ustazah tak apalah ambil rasuah sekejap ni, contoh kan. Kita pun kata, ui untung ni kalau aku dapat ni, bukan sikit-sikit jumlah duit ni, aku ambil je lah, bukan ada orang tahu pun, contoh Sian Kak Bet. Cuba kita ganti dengan siapa? Kak Hazanah pula. Ni sahabat-sahabat datang Hazan ni, semua sahabat dirahmati Allah. Okay, bagi dia pegang handphone. Tapi kalau anda tak dengar, dah bagi tahu sebab tak bawa ni kan. Okay, saya bersandar di satu tiang. Kalau anda ingat, Ustazah di pagi Syawal ada di tiang inilah. Lepas tu buat live TV Al-Hijrah. Jadi saya pernah lepak apa ni dengan jemaah akhir Ramadan di sini. So sekarang saya bawa jemaah November pula datang sini insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tengok keran mana tadi? Bila kita diberi peluang, datang depan mata peluang untuk buat dosa, terus kita kata, aku tak mau buat lah ni, ini dosa, aku takutkan Allah. Itulah nilai takwa, sahabat. Sebab tu kita kena selalu ajak anak-anak kita bila nak berpisah, nak duduk jauh. Ingat, kamu nak pergi duduk kat sana tu, berapa tahun tu nak kerja kat sana, kamu akan jumpa dengan macam-macam kawan. Dulu jumpa kawan sekolah je, sekarang upgrade, jumpa kawan universiti luas. Lepas tu nak bekerja, jumpa macam-macam orang tua, orang muda, bukan sebaya je. Macam-macam peluang-peluang jahat boleh. Tapi kamu ingat, kalau dalam hati kamu ada peluang buat dosa macam mana pun, hanya ingat Allah tak suka aku buat dosa, kamu akan selamat. Mak jauh, mak tak boleh tengok kamu selalu, Allah tengok kamu selalu. Kena ingatkan, hati tu ikatkan mereka dengan Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila telefon sama, kamu solat ke kat sana, kamu berkawan dengan orang macam mana, mak takut kamu duduk tengah-tengah bandar tu. Ingat, apa pun yang kita buat, Allah selalu perhati. Mak tak boleh perhati, kamu balik kampung, kamu gemuk, kamu kurus, tu je lah yang mak nampak. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab bila seorang lelaki didatangi oleh wanita cantik mengajaknya berzina, syahwat naik. Sahabat-sahabat, peluang ada, orang tak nampak. Mustahil seorang pemuda ni menolak. Hanya iman yang mengatakan aku takutkan Allah, maka dia tolak perbuatan zina, dia tolak wanita itu kerana dia tahu Allah sedang memerhatikan dia. Orang yang beginilah akan layak mendapat naungan arasy Allah. Jadi kita mungkin tak duduk dalam situasi pemuda didatangi wanita seksi cantik, tak duduk situasi tu. Tapi kita kan selalu, kadang ada seorang kawan, kau nak join tak projek ni? Kita kata, dosa tu, alang kau ni dosa, baru sekali buat umrah dah sibuk dosa. Nanti taubatlah datang umrah kali kedua, duit engkau ni boleh bawa 10 kali umrah tau. Kita pun sedap-sedap je, yang penting masyu kan sahabat. Fikir, aku takutkan Allah. Okay? Baik, seseorang yang memberi sedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Dan dalam bab ni, Quran pun membahaskan sedekah ni kita boleh sembunyikan, kita boleh juga iklankan. Iklankan maknanya kalau kita war-warkan sedekah kita ni tak berdosa, Ustazah, tak. Syaratnya kamu jaga hati kamu. Apa tujuan ketika kamu mewar-warkan? Kalau biarlah semua orang tahu kat kampung ni aku je paling kaya, itu memang Allah delete pahala sedekah kamu. Tapi kita nak beritahu orang, kalau aku seorang boleh bagi setakat RM1,000, apa sangatlah nak bina satu madrasah kat Kemboja tu contoh. Tapi kalau aku bagi tahu orang, kot ada 10 orang boleh bagi RM1,000, wah banyaknya hasil, cepatlah madrasah tu terbina. Jaga niat kita ketika mengiklankan. Tapi kalau kita rasa
bab madrasah ni seluruh Facebook dah cerita dah, aku tak payah cerita pun tak apa. Lebih baik kita sembunyikan, sebab kita tahu hati kita kalau kita war-warkan makin bongkak wujud takabur lah pula kita. Na'udzubillah. Okay? Yang terakhir, sahabat-sahabat dirahmati Allah, seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan bersendirian sehingga menitiskan air mata. Macam mana nak dapat suasana tu? Kadang-kadang kita tak payah hafal zikir yang panjang-panjang pun. Kita sebut Allah, Allah berulang kali waktu bersendirian di tengah malam hari. Anda bayangkan air mata boleh jatuh menitis tanpa kita sedar. Siapa yang wujudkan rasa itu? Allah. Sebab tu Allah dengan yakinnya dalam Quran cakap, orang beriman yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Tapi di sana nama Allah ni dipermainkan. Bahkan dia buat ketawa-ketawa, dia tulis nama Allah, dia campak ke sana sini. Tak ada rasa gentar di hati kerana tidak ada keimanan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi pokok pangkalnya Ustazah selalu pesan apa-apa pun ilmu. Bila kita faham, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan push diri kita ke arah itu. Subhanallah, Hanihas, Aida Darwis, Ucina Satu Kiblat Hafizan. Apa kepondo nama tu? Uchiha Satu Kiblat Hafizan. Masya Allah, kita berada di tempat satu-satunya kiblat orang Islam. Tiba nama dia ada kiblat. Subhanallah, subhanallah. Mesti ada maksud-maksud tertentu ni. Subhanallah. Baik Rafi'ah Ismayadi, Hamidah Sa'ad, Halimah Muhammad Ismail, subhanallah, Nurma Muhammad, Jamilah Bacu, Kak Hasna tangan letih boleh ganti Kak Sarina pula. Boleh lagi setakat. Okey, baik, masya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tamat bab 4. Bye-bye. Kita nak tambah kepada bab 5. Tapi masa ada lagi, bukan nak bye-bye lagi. So Ustazah nak masuk terus tahniah, tepukan gemuruh, okay, untuk diri sendiri yang menamatkan bahagian 4 yang begitu panjang. So kita nak masuk bahagian 5. Di hari terakhir Ustazah berada di Mekah, akan sambung beberapa hari di Madinah dan akan sambung di dinding hijau putih. InsyaAllah doakan semuanya selamat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tajuknya adalah hampa ada kitab ke tidak ni? Kalau orang kat Mekah ni tak apalah juga. Sebab apa? Sebab berat ni. Baik isi abaya satu balik tu. Oh, Umi Badariah bawa. Tapi tak bawa sini. Kau ada? Lebih. Oh, mereka semua bawa rupanya. Tapi Ustazah tak hampak nak live FJ kat sini. Tak apa, tak apa. Sebab kertas Fasabrul Jamil dia tak berat mana. Kan dia gunakan jenis kertas yang ringan. Okey, Husni HR, Jamilah Aziz, Tengku Nur Aisyah, Akmal Hamid Idrus, Dia, okey, Fatimah Yahya, Kifli Zul, Siti Zawiyah, Jamilah Mila, Nur Azmah Mat Jim, Nurli Diana, Marshita, Muhammad Zin. Semoga semua yang join live hari ni, berapa orang yang dah menonton live? Sebab dari tadi tak bergerak 863 Ustazah ni. Rasanya dah apa ni, bergerak dah nombor tu. Tapi tak tahu apa problem dia tak bergerak tadi. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, terima kasih yang di rumah yang ada buku. Maryam Ibrahim, insya-Allah didoakan, sayang-sayangku kerana Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, bahagian 5 bertajuk sebab kita tidak boleh putus asa. Sebab kita tidak boleh putus asa. Kan buku ni nasihat kepada orang yang hampir berputus asa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, pasal apa pula tak boleh putus asa Ustazah? Jawapan dia adalah dalam bab 5 ni. Suka hati aku lah nak putus asa ke tidak. Amboi, kalau bercakap tu nombor 1. Kan? Suka hati lah nak putus asa tu. Putus asa ke, putus tali ke, suka hati. Dah mula dah nak PN, sahabat-sahabat. Sabar Ustazah Zai, sabar berada di rooftop Masjidil Haram. Okey, sahabat-sahabat, anda tengok depa kan kalau kelompok daripada Indonesia, dia memang suka macam gini. Nanti saya tak tahulah dia jerit ke tidak, tapi biasanya dia akan jerit. Contoh Al-Fawaz, macam tu. Kami ada seorang petugas nama Ustaz Abdullah. Memang kalau ajak kami bergambar tu, Ustazah dikeraskan suaranya Ustazah, dikeraskan. Apa benda nak dikeraskan ni? Rupanya dia suruh kita macam buat video jerit kuat-kuat.
Betul tak ada kerja. Ni macam cik kak sebelah ni sahabat Latah Hazan kita. Ustazah jomlah kita nyanyi Latah Hazan kat sini. Suka hati je kata kan. Nak ajak Latah Hazan masa sa'i. Nak ajak La tahzan inna Allah ma'ana. Disuruh cenggitu ketika sa'i. Kau rasa? Kan sahabat. Lepas tu saya pun cakap jangan. Saat lagi depa ni semua mai kat kita. Ini Siti Nurhaliza kah? Dari Malaysia. Tapi mengapa Siti Nurhalizanya ada tai lalat? Ambil kau. Kan sahabat. Selagi kita boleh sembunyikan, kita sembunyikan. Okey. Nak latah. Kak Nazatul Naina dah muncul. Tolong description tu Kak. Kopi yang semalam punya. Lepas tu tepek dekat hari ni punya. Sebab tak ada tarikh lagi ni dengan muka surat. Okey, lepas tu saya sempat tulis live dari rooftop Masjidil Haram je tadi. Sebab takut nanti orang tak boleh cari kita punya kuliah hari ni. Tak tahu pasal apa tadi saya tak boleh copy yang semalam punya. Kan An-Nur Mastura kang viral ustazah. Dirakam satu dunia. Hari tu dah lah ada orang buat upah umrah untuk King Elizabeth, Queen Elizabeth. Lepas tu kang viral pula ustazah dari Malaysia melalak-lalak dekat Safa dan Marwah, jenuh. Okey, baik, hari ni kita nak sambung. Pertama, sebab kita tidak boleh putus asa. Pertama, sebab apa sahabat-sahabat rahmati Allah? Sebab semua kita nak bahagia. Faham? Orang yang berputus asa, dia memilih untuk putus asa, dia takkan bahagia. Okey, aku give up dah, aku takkan usaha apa lagi dah. Tetapi aku sedang bahagia. Tu dia sebenarnya sedang berlawan dengan diri dia sendiri. Lantaklah kat situ dia nak jadi apa pun. Aku takkan nasihat dah anak aku ni. Nak solat ke, nak hidup ke, nak mati, lantak dia lah. Orang dah berputus asa sahabat. Tapi aku nak bahagia, aku nak anak yang soleh, soleha. Takkan dapat sahabat-sahabat. Lantak situlah. Aku dah tak nak dah pergi kerja. Aku nak duduk je rehat-rehat kat rumah. Kerja pun bos aku bukannya baik dengan aku pun. Tak nak cuba benda lain. Tapi dia nak bahagia. Dia takkan bertemu dengan bahagia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi orang yang nak bahagia, jangan ada dalam kamus hidup dia untuk berputus asa. Kenapa? Jawapannya sebab aku nak bahagia. Ya Allah sahabat, sebab tu buku ni nasihat kepada orang yang hampir berputus asa. Hampir. Tapi no, sebab kita nak bahagia, kita tidak akan berputus asa. Okey? Katakanlah dalam kehidupan kita, tiada yang lebih diidamkan selain daripada ingin memiliki kehidupan yang bahagia. Sahabat, saya start Fasabrun Jamil selepas azan pertama. Dan 1 jam lepas tu adalah azan subuh. So Ustazah akan stop live kita ni tepat azan subuh. Ustazah akan bawa anda menjelajah ke sekitar kawasan pemandangan di atas ni. Kemudian Ustazah nak start solat sunat subuh dan fardu subuh. Ustazah akan stop lah. Okay. Di kawan stand cantik tau stand. Umi boleh ambil gambar stand Masjidil Haram ni. Tadi standnya adalah tangan Kak Zabidah Ahmad. Sekarang standnya adalah tangan Kak Hasna. So kalau Kak Hasna dah layu nanti, pindahlah dekat stand sebelah. Macam gitulah berada di Masjidil Haram ni sahabat-sahabat. Suka hati Ustazah je kan. Jadi kita tengok, tiada yang lebih diidamkan selain daripada ingin memiliki kehidupan yang bahagia. Betul kan? Ke ada sahabat Latah Hazan kat sini yang saya Ustazah, saya tak nak bahagia. Kan ada akal ke? Semua orang nak bahagia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan kalau tanya orang gila, orang gila kau nak bahagia ke kau nak derita? Kan dia cakap kat kita, aku gila ke kau gila? Macam tu. Sebab kalau kita tanya orang gila pun, kan, dia pun kata Ustazah ni macam tahu. Subhanallah. Sebab kalau tanya kat orang gila pun, orang gila nak bahagia. Kan? Sebab dia kata apa? Ni aku tengah bahagia lah. Aku nyanyi-nyanyi tengah jalan ni, aku tengah bahagia. Betul? Tu bahagia cara dia kan? Subhanallah sahabat-sahabat. Apakah dengan berputus asa kita mampu bahagia? Tentu tidak. Bukan? Apakah dengan bersedih, murung, semua masalah akan berkurang? Semua beban hidup akan hilang? Ya, kita juga pasti tahu jawapannya. Justru apakah yang perlu kita buat? Betul lah Ustazah, sedih apa pun tak ada makna apa. Contoh kan, orang-orang saya selalu dalam kursus umrah, kalau anda perasan, dalam kursus umrah
Saya selalu cakap, nanti bila sampai di Mekah Madinah, semua kita akan diuji. Diuji dengan perkara yang kita jangka, diuji dengan perkara yang kita tak jangka, pasti. So bila datang ujian tu sahabat, tolong jangan fokus kepada satu tu. Contohlah saya nampak dekat Masjidil Haram ni, pasal apalah satu kapet ni dah kotor lah pula, tak sukalah aku duduk kat sini satu kapet. Sebenarnya ada banyak lagi kapet lain, hang bangkit pindahlah kat tempat yang hang suka. Contoh macam tu sahabat. Kalau Ustazah kata, pasal apalah lalat berak secuet kat pipi kanan aku ni, hang duk pikiak satu lalat berak dekat satu kawasan kecil tu, hang tak pikiak dahi yang luas, Allah letak lubang hidung 2 ke bawah, kalau ke atas macam mana kan? Lepas tu bulu mata yang tak panjang-panjang, tak perlu nak pergi salon kan, untuk panjang lah bulu mata saya, selak dulu nak bercakap live dengan korang macam ni kan sahabat-sahabat. Allah ciptakan sempurna dah, tapi kita tak pandang. Jadi maksudnya jangan kita ketepikan bahagia yang Allah beri kepada kita dengan kita bermurung, bersedih hanya dengan satu perkara kecil sahaja. Okey, hadapi, sekejap saya nak tengok jam pukul berapa. Okey, hadapi ujian itu dengan senyuman. Itulah dia, tengah diuji disuruh senyum pula dah buku ni. Macam Ustazah cakap je kan. Sebab di hati kita ada tangis, kata Dr. Aid Al-Qarni, layani ia dengan senyuman. Ya Allah, kau ingat senang tengah nangis di dalam nak keluarkan senyuman di lisan? Memang susah. Memang susah. Sebab tu dalam rumah kita ni disuruh ada cermin kan, sebelum keluar rumah tu buruknya muka aku. Kita belajar satu bab dalam La Tahzan, bila tengah marah disuruh tengok cermin. Saya tergelak tau bab tu sahabat. Apa hal Dr. Aida Al-Qarni, tapi dia orang yang berilmu, berpengalaman. Bila tengah marah, cuba tengok muka tu makin handsome ke makin hodoh. Dia suruh, betul juga dengan dahi kedut, mata bulat kan, memang tak lawa langsung. Maka sebelum keluar rumah, walaupun kita kata tengah marah ni, tengah sedih sugul muka ni, kita disuruh senyum. Tu saya selalu cakap, arwah mak saya dulu pesan, kau ni ya Allah, mak tak tahulah, dah lah asyik moncong je kecil-kecil dululah kan, belum tahu apa maksud senyum semua. Moncong, hidung kemik kan, macam tu mak selalu cakapnya tu, mata dah macam anak Cina mana kan. Bila jumpa orang tu senyum. Mak cakap macam tu, senyum. Orang buruk macam mana pun kalau suka senyum, dia jadi lawa. Tapi orang Sarawak kata lawa tu sombong. Orang senyum, dia akan jadi cantik. Siapa pun suka tengok. Masya Allah, sahabat tu masa saya kecil saya tak faham apa. Bila dah besar jumpa hadis Nabi tentang senyum adalah ibadah, sedekah kan. Oh, memang kena senyum So bila kita ada masalah, kita pandang cermin, senyum sekejap. Walaupun terpaksa senyum. Keluar rumah, kita jumpa jiran-jiran, tak tahu kita tengah gaduh dengan lelaki kat dalam rumah tu, senyum juga kan sahabat. Dia boleh cakap kat kita apa, sukalah tengok akak ni asyik senyum je, kau tak tahu dalam hati aku, macam tu kan. Kita kan macam tu sahabat. Tapi bila kita ingat ibadah ni, senyum ni ibadah, takkan akak nampak je saya senyum, sebenarnya saya tengah gaduh dengan lelaki saya tu kat rumah tu, menyampah, saya baru lepas pijak kepala dia, la ilaha illallah. Kau dah kenapa? Kan sahabat-sahabat, kau dah kenapa? Ada tak orang lain tengok kita ni? Dah mula dah rindu nak buat lawak dengan anda sahabat-sahabat kan. Jadi kan, kita nak sebutkan senyum-senyum. Subhanallah, hadapi ujian itu dengan senyuman. Adakah dengan tersenyum mampu membuat masalah berkurang? Tu kan ada tadi yang tanya. Hellah, senang je cakap orang ada masalah suruh senyum. Kau ingat daripada masalah aku 3 kilo boleh berkurang jadi 1 kilo kalau aku senyum. Kitab ni faham persoalan dalam hati anda, okey? Jadi beban hidup tu boleh hilang ke Ustazah dengan senyum? Kita suruh dia senyum, dia tanya kita soalan pula. Sahabat-sahabat, setidak-tidaknya, ni jawapan dia. Setidak-tidaknya senyuman mampu, amin, Mahani Malik, amin, diaminkan di sini. Zaliha Abdul Aziz, Zainah Buyung, Suriah Sulaiman, Siti Nurzalina, muncul lagi nama ni, comel, Uchiha Satu Kiblat Hafizan. Ya Allah, cerita kat kami, apa hal nama gitu? Takkan nama dalam IC kot? Amboi Baiti Abdullah, ganasnya bahasa. Senyum adalah satu jenayah. Astaghfirullahalazim.
Gurau-gurau. Okey, hadapi ujian itu dengan senyuman. Dah baca dah tadi. Setidak-tidaknya, siapa yang kata Allah Ustazah sedap je suruh orang senyum. Ingat, dengan senyum tu masalah aku boleh berkurang. Sabar. Baca dulu. Setidak-tidaknya senyuman mampu membuat orang-orang di sekitar kita juga tersenyum. Jadi kan gaduh dalam rumah tu, jiran tegur, kau rasa kau apa hal pandang-pandang? Ui, jiran kata, apa hal dia ni? Marah dengan lelaki dalam rumah dengan aku sekali kena. Kan sahabat? Lepas tu kita moncong ni dalam rumah, tiba-tiba keluar jiran tegur, kan kita senyum kan sahabat? Lepas tu sebenarnya tak selesai pun masalah. Ada kita masuk dalam rumah suami kita belai-belai kita pula, tak adanya. Tapi sahabat, kita mampu mengajak orang di sekitar kita juga tersenyum. Di situ pahala, di situ ibadah. Ya Rab. Macam orang ada masalah kat pejabat kan, sekali balik rumah anak-anak semua kena tengking, laki kata yang balapan, masak sendiri, lapar. Mampu terkejut, cari lain nekang suami tu. Sahabat-sahabat, kita akan memahami, membuat orang lain tersenyum juga menjadi kebahagiaan tersendiri untuk diri kita. Ya Allah, siapa setuju? Membuat orang lain tersenyum adalah menjadi kebahagiaan buat diri. Hati ni tengah menangis, sahabat-sahabat, tapi kita buat orang tersenyum, itu sebenarnya bantu untuk kita merebut puncak bahagia. Sama macam kita tengah susah, tapi kita beri gembira kepada orang lain. Percayalah, kalau anda istiqamah dengan sikap ini, lama kelamaan anda akan bertemu titik bahagia yang kita akan bertanya, masalah aku tak settle lagi ni, tapi aku rasa tenang, bahagia. Sebab apa? Sebab kita memberi senyuman, kita memberi bahagia kepada orang lain. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah menjelaskan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Ni kalau baca ni orang Arab dengar dia faham lah, tadi dia tak faham. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sekejap tengok waktu. Kita habiskan ni, nanti insya-Allah kita sambung besok di Madinah. Saya habiskan satu ayat Quran dan satu hadis Nabi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Suara semput. Ni pun dah keluar suara tahu, syukur, alhamdulillah. Tiada satu pun bencana di bumi dan tiada pula ke atas diri kamu, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sahabat, kita nak bahagia saat ini, kita nak diuji, derita saat ini, semua dah tertulis di Lauh Mahfuz. Hatta kan sahabat, saya bawa jemaah umrah ni kadang-kadang fikir. Semalam saya masuk dekat satu bangunan, bawa mereka makan kan, ternampak-nampak jemaah yang saya bawa duduk kat situ kan. Lalu dekat tepi mana, teringat makcik tu hari tu jatuh kat sini. Dan takkan berlaku semalam ada jemaah kami nak pergi masjid pagi, jatuh depan tangga hotel. Doakan semoga tidak mudarat dan boleh bergerak ke Madinah lancar perjalanan, sahabat-sahabat. Sebab kita tak tahu semua tu, hatta terlanggar satu batu kerikil, luka kita punya ibu jari kaki tu, itu ada dalam Lauh Mahfuz. Jadi apatah lagi yang besar-besar. Ustazah, kenapa kita duduk dalam bas ni? Kenapa kita tak duduk dekat dalam bas tu? Syukurlah kita dapat bas rehal. Semuanya pandai mengaji nanti kan sahabat. Bas kami nama bas rehal. Pertama kali saya dapat bas rehal tau sahabat. Sebelum ni bas qaid lah, bas macam-macam bas. Saya cakap dengan Ustaz, bang, kenapa kali ni bas kita nama rehal? Ustaz Azwan jawab, senang, dah tertulis di Lauh Mahfuz. Sabar je lah aku. Sebenarnya cantik. Semalam kita dapat cantik bas baru, siap ada plastik lagi. Mic pun cantik. Tapi sebagai penceramah yang paling geram bila mic tak cantik kan sahabat. Jadi, alah bang, kenapa mic tak cantik? Ustaz kata, awak ngajar dah tertulis di Lauh Mahfuz. Sabar je lah. Maksudnya kalau kat sini sahabat, kita boleh halu siapa-siapa. Mic tukar mikrofon,
Mai tukar bas, aku tak nak bas ni. Kalau kat Malaysia boleh demand macam tu. Kat sini kita uruskan, syukur jangan sampai bas tak datang. Berlaku pernah. Jangan sampai driver sengaja tutup aircon. Kita cakap buka aircon. Dia tak mau selagi kita tak bagi tips kat dia. Tips semua orang dia kutip. Kalau kita bagi RM5, RM10 seorang. Dia nampak dah darab RM40-400. Dia buat suka hati dia je, sahabat dirahmati Allah. Tapi tak pernah lagi. Sebab Masya Allah, tabarakallah, orang duduk macam-macam kan. Semalam ada seorang jemaah duduk kat hotel sebelah kami, mengamuk-ngamuk. Patut kami duduk dekat sofa Royal Orchid. Kau main. Patut kenapa duduk macam tu boleh duduk kat sini? Ustaz tanya. Patut kita sampai kat sini, dia kata Arab tu dah jual dengan orang lain hotel kami. So kami terpaksa duduk kat sini. Ini pun ada yang tak dapat bilik lagi. Ya Allah, syukur aku tak jadi macam tu kan. Macam-macam kat sini sahabat. Sebab kita berurusan dengan orang yang tak tahu dah nak kata macam mana kan. Hari ni dia cakap begini, besok cakap gini. Sebenarnya itu muhasabah diri kita sendiri. Orang suka tak kalau kita buat macam ni? Orang tak suka. Tapi sahabat-sahabat, kat sini kalau kita nampak yang indah, pandang yang indah lebih daripada pandang yang buruk, kita akan rasa macam tak ada kecacatan langsung. Bahagia, indah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahkan bila kita balik nanti, terlupa semua yang tak syok tu. Sebab tu bila orang berhabis haji, musim haji, di satu-satu maktab lebih kurang 400 orang, petugas maktab ni tabung haji akan bagi kursus untuk bagi tazkirah sebelum berangkat balik kan. Antara poin yang disuruh cakap kepada jemaah, apa yang ada di bumi barakah, yang baik-baik balik Malaysia ceritakan. Cerita pada orang. Tenang, seronok. Cerita pada orang sahabat. Tapi yang buruk, aku nak masuk sembahyang kena halau dengan polis, tu tak boleh cerita. Kenapa? Sebab kalau kita menyebabkan hati orang benci untuk datang ke sini kerana sikap orang dan sebagainya, kamu sebenarnya ada jawapan tak di hadapan Allah nanti? Kenapa engkau tak menyebabkan orang untuk datang menziarahi kiblat sebenar kita? Jadi sahabat, bukan disuruh lidah kita menipu, cuma lebihkan bercerita yang indah-indah. Baru kita faham. Okey, patutlah orang balik Mekah ni cerita yang best-best je. Walaupun sebenarnya dia yang tak best. Contoh. Contoh. Okey, kita sebut. Tidak, mana tadi? Hilang dah. Sekejap lagi azan. Ustazah tak sedar ni. Dia buat pet. Okey, semuanya tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Saya semalam study bab ni. Saya kata, ya Allah, tarikh 3 November. Nak nangis lah pula cerita ni. Tarikh 3 November ni telah tertulis di Lauh Mahfuz yang aku akan berumrah dengan 40 manusia ni kan sahabat. Sebab ajaib tau sahabat, ajaib. Ada orang yang dah lama cakap, Ustazah saya nak ikut Ustazah bla 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 kan. Tak sampai-sampai lagi. Bukan tak, maksudnya tak sampai macam mana. Dia pergi juga, tapi akhirnya dia pergi dengan cara yang lain sahabat. Ada orang yang, Ustazah saya dah daftar dah dengan orang lain hari tu. Lepas tu ada masalah apa dah. Patutnya saya pergi bulan 2. Toing tiba-tiba terbulan 11. Saya senyum je sebab ayat ni. Ayat ni kata sahabat, sebelum kita lahir lagi, segala takdir dalam hidup kita ni dah ada dah. Kau akan kaki, kau pijak kat Mekah berapa hari bulan. Sebab tu saya kata doa, Allah akan beri kita pada waktu yang tepat, yang paling berkat. Sangka baik dengan Allah. Dah tertulis sebelum kita lahir di Lauh Mahfuz. Masya Allah. Sebab tu kalau saya kata, kalau saya boleh memilih kan, staff dah bagi nama, ni Ustazah tak kenal lah diorang ni, tak naklah pergi grup ni. Tak apa-apa entah nama ni, ada bad lah, ada apa lah semua. Bad girl lah semua. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, contoh. Lepas tu Ustazah pun kata, okey, sebab tarikh memang dah dijadualkan Ustazah. So kita nak buang mood tak baik tu. Terus, ya Allah, inilah orang-orang yang telah Engkau tetapkan sebelum aku lahir lagi, dah tertulis di Lauh Mahfuz. Inilah yang terbaik yang telah Engkau susun atur. So minda kita akan dibawa kepada yang baik-baik saja sahabat. Percayalah, ayat ni sangat menguatkan keimanan kita tentang kita beriman kepada qada dan qadar. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sangat mudah. Kita mencatat, kita plan macam-macam, yang tiba-tiba tak jadi. Tapi bagi Allah, kun fayakun. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput daripada kamu. Kenapa Allah suruh kita beriman dengan Lauh Mahfuz dah tertulis dah setiap takdir itu. Kawan kami semalam jatuh depan tangga hotel, dah ada dalam Lauh Mahfuz. So buat apa kita terlampau bersedih?
kita hanya mendoakan dia. Allah tahu ini yang terbaik bagi dia, rehat seketika. Mungkin kalau dia gagahkan berjalan, dia jadi makin sakit, makin demam, kita tak tahu. Allah suruh dia rehat semalam 1 hari. Itu yang saya pandang. Tak pernah ada yang buruk. Ini dalilnya. Dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan olehnya kepada kamu. Tiba hari ni Ustazah berguling-guling kat kapet Masjidil Haram ni. Ustazah kenapa? Sebab saya dapat surat, email mengatakan saya dapat naik pangkat bla bla. Ya Allah, hampa macam tu sekali, berguling-guling, seronok sangat. Kan sahabat-sahabat, jangan melampau-lampau sebab Allah boleh tarik nikmat tu sekejap saja. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah tak suka sahabat. Wallahu la yuhib. Bila jumpa kalimah la yuhib, Allah tak cinta ni, patutnya orang beriman rasa gerun, rasa gentar, rasa takut. Kalau Allah tak suka dengan aku, tak sayang ke aku, kat mana lagi aku nak mohon perlindungan. Okay, macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tamatkan pengajian Fasabrun Jamil sebab sekejap je lagi menanti minit-minit tertentu kita akan mendengar azan subuh dari Masjidil Haram. So stand saya ni boleh berehat. Tangan sahabat-sahabat lah tahzan tau. Ni Umi Badaria Rahman. Sihat Umi? Alhamdulillah sihat. Masya Allah, bahagia Umi kat sini. Amin. Nur Hayati Kermain. Sahabat. Tiba-tiba dah jangkit suara Ustazah pula. Dia datang 2 beradik. Okey. Doakan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada satu keajaiban dengan 2 beradik ni, saya nak share lah. Nak share pertama kan, nak share tu bukan sebab apa sahabat-sahabat, ini bukan aib orang ke apa, tapi walaupun dalam gurauan ada mesej Allah. Contoh, masa saya jumpa sembang dengan Kak Yati, Kak mana dia orang semua? Dia pergi tawaf Ustazah. Saya dah kata dah, jangan ni besok kita nak buat umrah, kan sakit kaki. Tiba-tiba kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, malam tu saya jumpa si adik pula. Mana kakak tak makan? Kakak sakit kaki Ustazah, dia kata. Lepas saya kata, tadi pagi aku jumpa kakak. Kakak kata, itulah Ustazah, saya nak iktikaf je, adik pergi buat tawaf sunat. Saya cakap kat dia, jangan nanti sakit kaki, besok nak umrah. Tiba-tiba malam dia sakit kaki kan. Tapi Alhamdulillah, sakit yang orang kata geli-geli je lah kan. Allah nak bagi rehat sebenarnya. Lepas tu semalam juga Kak Yati kata, Ustazah, saya macam ABC je macam. Lepas tu Ustazah pun bawa sembang lah dengan dia, InsyaAllah boleh beribadah kan. Buktinya sekarang berada dalam masjid. Tiba-tiba malam saya dapat mesej daripada adiknya, Ustazah saya ABC. Lepas tu saya pun reda, tak apa, kerja Allah. Jadi saya pun fikir, petang tadi kakak dia, tiba kakak dia boleh pergi masjid, ni adik dia pula ABC. Lepas tu saya katakan, apa Allah nak tunjuk ke aku ni? Kan sebab sahabat-sahabat tak ada yang sia-sia mengajak kita berfikir. Siapalah kita sebagai manusia sahabat-sahabat untuk mengatakan semalam masa Kak Yati bagi tahu, Ustazah boleh ke cakap habislah sampai kat Madinah lah, dia ni tak boleh masuk. Tak. Terus hati ni berdoa, mudah-mudahan ya Allah sekejap tu saja kan dia gembira dapat pergi masjid semula. Lepas tu adiknya tu saya tanya, dan memang jadual waktu head ke? Ya Ustazah tu reda, sebab benda yang tak ada switch kita boleh tekan off pula tak. Dia duduk rehat kat bilik dalam zikrullah pun jadi ibadah. Hazliza Mukhtar, birthday dia rupanya kan. Bila semalam birthday dia sama dengan siapa? Hazliza birthday ke apa diorang suruh saya doakan dekat sini. Apa saja, mungkin hari lahir ataupun apa saja sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk Hazliza Mukhtar dan semua sahabat La Tahzan. Allah beri yang baik-baik, insya-Allah. Didoakan dia dari bawah. Lupalah pula tunjuk muka sendiri. Subhanallah, jap. Didoakan daripada bawah Menara Zamzam Tower, yang betul-betul di bawahnya adalah Baitullahil Haram. Kami berada di rooftop sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jap lagi je nak azan subuh. Lepas tu Kak Bet datang dengan suami, datang dengan Kak Ipak dan kakak. Pun ajaib. Ustazah tahu tak, saya ni dah daftar umrah dengan satu syarikat lain. Tak tahulah pasal apa tiba-tiba dengan Ustazah pula. Dan tak pelik, di kalangan ramai sahabat Ustazah juga ada yang, Ustazah aku minta maaf lah, aku dah daftar dengan kau, boleh tak aku nak ambil balik deposit? Ustazah tak kisah sahabat. Sebab apa? Ada kadang-kadang masalah keluarga kan, contoh. Jadi perkara-perkara macam ni
saya sangat yakin dah tertulis di Lauh Mahfuz. Meremang Budi Roma nak cakap. Dah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita kata, kau tak jadi pergi dengan aku. Tak perlu disedihkan sangat, sahabat. Lepas tu bila Kak Bet kata nak pergi dengan Ustazah, tak perlu dibangga-banggakan sangat sampai, Kak Bet pergi dengan Ustazah. Tiba-tiba sampai dekat sana kan, sabar je lah aku, dia ni rupanya nyusahkan aku. Contoh. Sebab tu hidup ni jangan melampau-lampau dalam tak suka, jangan melampau-lampau dalam suka. Pehe dok pehe. Okey, sahabat-sahabat. Kenapa tanya pehe dok pehe? Sebab kita nak pindah kepada orang Kelantan. Orang Kelantan, Semale, duk sebelah pula dah. Suka hati je aku nak tukar Kelantan. Sebelah mana ada sebelah. Okey, Semale. Ni Sarina Muji tau, rakan Facebook kita juga. Yang tu Kak Saadiah. Kak Saadiah ni dulu satu kerja dengan Ustaz Azwan. Suaminya tu kira BFF lah. Syok dia dapat umrah sama-sama. Padahal dah pernah pergi umrah sahabat-sahabat. Lepas tu Ustaz, abang seronok lah. Tak sangka lah Abang Makno nak pergi dengan abang. Dan kenapa tak sangka pula rezeki masing-masing? Taklah sebab dia dah pernah pergi umrah. Lepas tu dia boleh je pergi dengan siapa-siapa. Tapi dia nak join kita. Kan apa-apa dia Ustazah Sarina? Kan dah tertulis di Lauh Mahfuz. Ambil engkau sahabat Latahzan. Bahasanya semuanya subhanallah. Kan Nazatul Naina pun dah tertulis di Lauh Mahfuz. Habislah korang sehari ni kan. Suami kata sampai balik Malaysia, abang, kenapa abang tak tunggu saya kat KLIA? Kan dah tertulis di Lauh Mahfuz. Mampus lagi. Ini Kak Hasnah kita. Apa nama Facebook Kak? Hasnah Khalid. Hasnah Khalid ni nama Facebook. Ni popular ni tahu sahabat. Hasnah Khalid. Ini sahabat kita yang Ustazah cerita semalam, menjaga suami yang sakit sekian lama, sekarang baru dapat, Masya Allah. Apa rahsia Kak Hasnah bahagia menjaga suami sakit? Sebab Kak Hasnah kata dengan cara itu dia bagi tahu diri, kotlah boleh menggugurkan dosa-dosaku dengan suami selama ni, Allah. Jadi bahagia tahu sahabat, sebab kita pandai twist pemikiran kita kepada mencari redanya Allah. Okey, bila mikrofon dah tatang gitu, ke bunyi Zam-Zam punya. Kita orang kat sini selalu confused dengan bunyi-bunyian tahu sahabat. Aduh, nak tergelak. Sebab sikit je lagi nak azan. Orang pun anda tengok suasana bila dah dekat nak masuk waktu. Nanti kan datang bulan 1 ke macam tu, dah musim sejuk sangat. Bila duduk kat atas ni saya tak sanggup. Sebab apa? Sebab angin dia sejuk sangat. Bagi sebenarnya bila musim sejuk, sahabat-sahabat, kalau bawa orang tua-tua, dia lagi mudah sakit. Okay, kita dengar azan dulu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, saya nak end live. Kami nak sambung solat fardu subuh. Doakan lepas zuhur nanti kami nak tawaf wada. Amin 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 untuk semua doa yang minta dimunajatkan di sini. InsyaAllah dikabulkan Allah. Niat je sahabat, niat terus niat. InsyaAllah satu harinya pasti tepat dan berkat Allah jemput. Bye-bye semua. Sayang semua kerana Allah. Kita jumpa di Madinah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.